Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mewakili ahli kumpulan saya akan membentangkan tugasan yang bertajuk bagaimana melakukan tinjauan literatur. Tinjauan literatur bermaksud penulisan yang kritikal dan analitikal tentang penulisan ilmiah yang telah diterbitkan oleh sarjana dan penyelidik tentang topik yang dikaji. Ia bertujuan untuk menghurai pengetahuan, konsep, teori yang berhubung kait dengan penyelidikan yang belum diteroka, kurang difahami atau diabaikan. Terdapat beberapa peranan tinjauan literatur. Yang pertama, memberi gambaran keseluruhan mengenai topik yang ingin dikaji, iaitu bagi menghuraikan kepada pembaca mengenai kesesuaian topik penyelidikan dalam bidang pengajian yang lebih meluas. Seterusnya, memaparkan perkembangan sorotan literatur secara kronologi fokus penyelidikan, iaitu mengikut turutan masa. Seterusnya, mengemukakan satu penambahan korpus ilmu dengan mencadangkan idea baru melalui teori, dasar dan praktis kerja sosial. Di samping itu, mengenal pasti kaedah, pendekatan dan teknik pengumpulan data yang telah dijalankan oleh penyelidik lain, dan akhir sekali menerka idea, kesimpulan dan cadangan teori serta metodologi melalui persamaan dan perbezaan dalam persembahan tinjauan literatur secara penilaian kritikal. Penyelidik boleh menghasilkan tinjauan literatur yang berkesan apabila mampu untuk menjawab beberapa persoalan berikut. Pertama, apakah sumber maklumat yang utama? Apakah isu utama dan perdebatan topik kajian anda? Apakah takrif dan definisi topik kajian anda? Apakah idea, konsep, teori dan praktis? Apakah epistemologi, ontologi dan metodologi yang mendasari disiplin pendidikan anda? Dan akhir sekali, apakah persoalan utama dan permasalahan terkini yang telah anda kenal pasti? Hal ini bermaksud pencarian tinjauan literatur berpandukan kepada persoalan dan objektif kajian penyelidikan. Seterusnya ialah pengurusan data tinjauan literatur. Terdapat beberapa cara untuk membantu penyelidik memulakan pengkajian tinjauan literatur, iaitu berdasarkan 3 tahap penting: input, proses dan output. Input ialah sumber pencarian maklumat. 2 cara iaitu alat pencarian maklumat dan sumber maklumat. Bagi proses, kita ada pengetahuan tinjauan literatur, pemahaman, pelaksanaan, analisis, sintesis dan penilaian. Manakala output, menulis draft iaitu mampu untuk mengukur, mentafsir hasil jangka panjang dan jangka pendek. Bagi input iaitu sumber dan alat pencarian maklumat, cadangan alat pencarian maklumat ialah yang merangkumi pencarian perpustakaan, online database, katalog perpustakaan dan laman sesawang. Terdapat pelbagai alat pencarian sumber maklumat secara percuma yang disediakan sekarang. Contohnya EndNote, Mendeley, BibMe, iaitu sistem pengurusan rujukan APA, MLA atau Chicago, dan MindMap, online mind mapping canvas. Bagi kajian psikologi, lebih mudah untuk kita dapati jurnal atau kajian terdahulu melalui PsycInfo yang mana terdiri lebih daripada 2 million maklumat dan juga Google Scholar. Namun, cadangan yang terbaik ialah menggunakan Social Science Citation Index (SSCI). Hal ini kerana sumber yang lebih efisien dan database yang terkini. Bagi proses tinjauan literatur, pengetahuan dan pemahaman sorotan literatur bergantung kepada kecakupan suatu isu dan permasalahan yang ingin dikaji oleh pengkaji. Dan ia juga sangat bergantung kepada persoalan dan objektif kajian yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pula bermaksud ia dimulakan dengan mengenal pasti konsep,
topik dan subtopik yang bersesuaian dengan fokus persoalan kajian, iaitu dengan membuat pemetaan setiap kategori tersebut. Bagi analisis data pula, pengkaji perlu memahami hipotesis, model yang akan digunakan bagi menguraikan perbezaan dan persamaan antara literatur. Dalam peringkat ini, pengkaji juga perlu mencari jurang kajian. Jurang kajian atau research gap ini bermaksud pengkaji perlu memberi sumbangan baru kepada korpus ilmu atau mengisi jurang untuk pengetahuan sedia ada. Dan akhir sekali, sintesis dan penilaian. Pada tahap ini, penyelidik perlu membuat sintesis dan menganalisis sumber rujukan, iaitu dengan mengeluarkan suatu konsep atau paradigma baru daripada sorotan literatur terdahulu dengan mengenal pasti isu dan masalah yang belum dikaji, idea baru, permasalahan daripada model atau reka bentuk kajian lepas dan memperincikan kesimpulan dan cadangan. Bagi output tinjauan literatur, pengkajian tinjauan literatur perlu dalam bentuk sebuah penceritaan yang berbentuk sistematik. Berbentuk sistematik bermaksud mudah difahami, bahasa yang tepat, menarik dan tersusun sebagai sebuah penceritaan bagi merungkaikan isu dan permasalahan kajian. Pengkajian juga perlu mempertimbangkan konsep-konsep yang dibincangkan secara empirik, iaitu boleh diukur. Yang bermaksud mudah untuk ditafsir dan mempunyai implikasi jangka pendek dan jangka panjang. 4 prinsip utama dalam menghasilkan output ialah pembelajaran boleh berlaku melalui proses pengkajian, kualiti terhasil melalui ulang kaji atau revision, kefasihan penggunaan bahasa melalui kebiasaan amalan pengkajian dan menjadikan pengkajian sebagai tabiat. Yang terakhir, penyelidik perlu memastikan bahawa rujukan dalam sorotan literatur terbagi kepada 3 bahagian, iaitu sumber sejarah, yang bermaksud penyelidikan menghuraikan satu peristiwa atau rentetan definisi, sumber kontemporari, rangkuman daripada rujukan dan kajian lepas dalam tempoh 10 tahun ke belakang, dan akhir sekali sumber terkini, iaitu kajian terdahulu dalam tempoh 5 tahun ke belakang. Pengkajian rangka tinjauan literatur. Semua bentuk penulisan ilmiah mempunyai struktur penulisan yang hampir sama, iaitu mempunyai pengenalan, isi penting dan rumusan. Bagi pengenalan, penyelidik harus menyediakan latar belakang atau kronologi isu, permasalahan kajian, dan penyelidik perlu membincangkan perbezaan dan persamaan yang menimbulkan persoalan, berpandukan kajian lepas sehingga menarik minat pembaca tentang keseluruhan pengkajian. Penyelidik juga boleh memperincikan justifikasi mengapa dan bagaimana kajian tersebut akan dijalankan berpandukan kepada perangkaan terkini, laporan kementerian, laporan kewangan dan pelbagai data yang berwibawa. Bagi isi penting, setiap perenggan perlu mempunyai 3 perkara, iaitu penonjolan idea utama, urutan idea dan berakhir dengan kesatuan idea. Pengkajian ilmiah mesti utuh dari segi isi, struktur, persembahan, analisis kandungan dan penggunaan gaya bahasa, iaitu mengumpulkan bahan literatur seperti penyelidikan review, artikel teoretikal, kajian kes dan sebagainya, berdasarkan kategori atau tema yang sama seperti pendekatan kualitatif lawan pendekatan kuantitatif, rumusan penulis, tujuan atau objektif, kronologi dan sebagainya. Penyelidik juga harus meringkaskan penyelidikan atau artikel selaras dengan kepentingan bahan rujukan berkenaan dalam literatur. Selain itu, mengutarakan idea-idea utama di awal perenggan dan di bahagian lain yang strategik bagi membantu pembaca memahami perbandingan serta analisis yang dikemukakan.
Penggunaan ayat penyambung adalah diutamakan bagi memastikan kelancaran idea dan sebagai penekanan membahaskan maklumat kepada pembaca. Contoh ayat penyambung ialah manakala, sebaliknya, walau bagaimanapun, sehubungan dengan itu, dan lain-lain. Okey, bagi rumusan, pengkaji harus merangkumkan semua perbahasan yang telah dikemukakan dalam bahagian pengenalan dan isi penting badan, iaitu merumuskan sumbangan utama kajian berkaitan dan bahan yang dirujuk terhadap bidang kajian yang hendak dikaji. Pengkaji juga harus mengemukakan jurang kajian, bagaimana kajian terdahulu mencetuskan idea penyelidikan sekarang dan pemilihan metodologi, dan akhir sekali menerangkan secara ringkas pelaksanaan teori, amalan serta implikasi penyelidikan masa depan. Okey, bagi membuat tinjauan literatur yang baik, yang pertama, harus mempunyai pembentukan tema, iaitu ketika melakukan pencarian literatur, pengkaji perlulah mengenal pasti tema-tema kajian lepas untuk membuat kategori literatur. Hal ini untuk memudahkan proses kajian literatur. Seterusnya, pengisian tema, iaitu selepas penentuan tema dilakukan, pengkaji perlu memasukkan literatur yang didapati bersesuaian dengan tema yang dibangunkan. Akhir sekali, penganalisaan tema. Bahan-bahan dalam tema yang dibangunkan perlu dianalisis untuk mengenal pasti dapatan kajian yang telah dijalankan. Bahan-bahan dalam tema tersebut perlu dipecah dan dicantumkan untuk menghasilkan satu ulasan yang komprehensif. Okey, sebagai contoh, pembentukan tema, iaitu kita buat tema kajian cara pengurusan tekanan menurut Islam. Jadi untuk pengisian tema, kita cari kajian literatur semua yang berkaitan dengan pengurusan tekanan. Okey, contoh kat sini ialah terdapat 4 kajian lepas, iaitu dari Siti Fatimah, Muhammad Habibullah, Amir dan Farhan, Ali dan Mukhtar. Yang mana kajian yang mereka buat ialah berkaitan tekanan. Seterusnya, penganalisaan tema. Analisis literatur mengikut kaedah pecah ni bermaksud kita mengeluarkan konsep yang dilakukan oleh pengkaji. Okay, bermaksud Siti Fatimah dia mengeluarkan konsep tekanan menurut Al-Quran dan hadis, dan konsep ini merupakan konsep umum. Manakala Muhammad Habibullah dalam punca tekanan berlaku dalam kalangan remaja, konsep ini merupakan konsep khusus. Okey, jadi apabila kita buat analisis literatur secara kaedah cantum, ulasan yang komprehensif tu kita dapat buat sebagai contoh. Okey. Dari aspek pengurusan tekanan, pengkaji mendapati terdapat 4 aspek dalam pengurusan tekanan yang dikemukakan menurut Islam. Pada pandangan pertama, Siti Fatimah 2007 memberikan tarifan yang umum, iaitu bla bla. Manakala Muhammad Habibullah 2008 memberikan tarifan yang lebih khusus, iaitu bla bla bla. Amir dan Farhan 2009 mentakrifkan tekanan sebagai, dan pandangan ini lebih ketat. Pada pandangan keempat, iaitu pandangan yang kurang jelas dalam mentakrifkan tentang pengurusan tekanan, iaitu sebagai bla bla bla. Okey. Sekian. Ini adalah sumber rujukan, iaitu menggunakan sumber ilmiah, buku penulisan tesis, kajian kualitatif dan kuantitatif, juga sumber PDF yang diberikan oleh Encik Akif. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.